Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapak-bapak sekalian, tiada Tuhan melainkan Allah. Dan Muhammad itu pesuruh Allah. Jadi kalimah tauhid ni bermula dengan tiada. Kita tak boleh cakap kalimah tauhid itu Allah kuasa, makhluk tak ada kuasa. Si mana yang banyak yang selalu cakap ni. Dia tak sama dengan cakap tiada Tuhan melainkan Allah dengan Allah kuasa, makhluk tak ada kuasa. Kalimah tiada yang berkuasa melainkan Allah ni, Muhammad SAW, kalimah agung, kalimah mulia, sangat mulia. Dia adalah kalimah yang tak sedia diterima. Langit, gunung, tapi manusia menerimanya. Kerana menerima kalimah ni maknanya menerima tanggungjawab. Dia ada tuntutan dia. Dia ada tanggungjawab yang kena ditunaikan. Itu sebab gunung tak sedia terima. Gunung kuat kan? Semua lain tak sedia terima. Manusia dia kecil je. Dia gunung, tapi dia ada kemampuan. Gunung tak ada kemampuan, besar je ada. Dia orang besar, bukan makna dia ada kemampuan. Macam gunung besar kan, tak boleh berfikir, tak boleh tak berapa boleh melainkan tegak je kan. Mana dia boleh terima tanggungjawab kalimah ni? Walaupun kita tahu gunung, gunung besar kan. Macam Sufyan, dia besar je badan, akal lemah. Macam tu lah, gunung besar, akal tak ada. Sufyan akal ada, lemah, tak berfikir untuk yang besar, benda tinggi. Siapa Tuhan aku? Apa sebab Tuhan aku buat aku? Apa dia nak? Itu tak Sufyan tak fikir. Sufyan fikir macam haiwan, makhluk rendah lagi pada manusia. Apa aku nak makan? Apa aku nak minum? Mana aku nak duduk? Oh, aku kena kerja sekarang. Apa kerja pun aku kena buat. Walaupun pukul 2 malam aku pergi, aku akan buat. Kerja start 3 pagi pun aku buat. Macam tu lah. Asal aku dapat dia, kerana aku nak makan, nak minum, aku nak ni. Fikir tu je. Ini Sufyan ni telah membawa diri bawah daripada tahap manusia yang patut fikir benda tinggi lah. Fikir berkenaan tuntutan hak ni, kalimah ni. Apa Allah mahu dari saya? Apa tanggungjawab yang bersama dengan kalimah ni? Bagaimana aku dapat penuhkan ni? Itu tak. Itulah dia fikir insan. Bila kita fikir makan, minum, macam Rasidi, berapa banyak duit aku nak dapat, macam mana aku dapat. Ini fikir untuk dapat makan, minum, kita bawa diri kita macam haiwan, malah bawah lagi. Itu sebab Sufyan saya panggil dia badak.
Keinginan dia makan, minum, lepas tu dia nak ada swimming pool untuk dia berendam. Dan ya apa ni, Rashidi saya panggil apa? Mengkarung. Sebab dia kurus, lompat sana, lompat sini, mengkarung kan. Cari cacing, cari tu. Yang Rashidi dapat cacing lah, cacing, ulat, mengkarung. Dia tak ada ni, macam Sufian. Jadi kita punya akal ni, tu sebab kita boleh terima kalimah ni, sebab kita boleh berfikir. Kita ada disposition untuk menerima tanggungjawab. Jadi Allah bagilah pada kita. Dan atas tanggungjawab ni, kalau kita dapat penuhkan, maka kita dapat ganjaran, kita dapat hadiah, iaitu syurga. Tetapi jika kita tidak dapat penuhkan tanggungjawab ni, maka dia ada dia punya risk. Kita akan dapat neraka. Yang mana risk ini, syurga dan neraka ni, tak diberi pada yang tak ambil kalimah ni, yang tak ambil tanggungjawab ni, yang ditawarkan oleh Allah pada semua. Gunung tak dapat syurga dan tak masuk neraka. Langit pun tak dapat. Tapi Yazid, dia kalau dia tidak menunaikan tanggungjawab ni, dia akan masuk neraka. Risiko dia, risk taking. Tapi kalau dia penuhkan tanggungjawab kalimah ni, dia akan diberi ganjaran, hadiah, iaitu syurga, dan keamanan, sejahteraan di hidup di dunia. Jadi apa dia tanggungjawab berkait dengan kalimah ni? Itu orang tak tahu. Tak ada pun diberi kuliah tentang perkara ni. Di masjid-masjid, di surau-surau, dia orang tak berapa faham apa maksud amanah. Amanah ni tanggungjawab sebenarnya. Isteri ni amanah Allah pada kamu. Apa makna dia? Tanggungjawab kan? Bukan kita nak kahwin untuk dapat bersetubuh aja. Itu haiwan kan? Macam Rashidi, Hanzalah, dia nak kahwin untuk itu je. Saya sekarang nak kahwin satu tu tak cukup, nak 2, 3 supaya dapat bersetubuh tiap-tiap malam. Kalau perempuan saya tu merah, saya pergilah dekat yang kedua yang tak merah. Jadi senanglah saya. Itulah fikir Rashidi. Yang mana dia boleh buat waktu muda, yang sekarang dah tak ada dah. Yang satu tu pun dia tak boleh nak buat. Jadi itu nama amanah. Amanah mana tanggungjawab. Isteri, anak ni amanah, kata orang. Kita bukan parti amanah aja. Sekarang apa? Mari masuk Syed Saddiq, kata orang amanah, kepada parti amanah. Amanah ni tanggungjawab. Jadi tanggungjawab pada isteri, pada anak, begitu pada kalimah ni. Tanggungjawab dia apa? Kita kena mengajak manusia. Dia mengajak kita kena taat perintah Allah dengan cara yang Allah suka, dengan niat nak suka Allah sehingga Allah suka, dan tuntutan, dan untuk perkara itu datang kepada diri kita, kerja pertama kita kena buat itu mengajak manusia kepada Allah, atau mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah. Kalau kita buat kerja itu dengan betul, dengan ikhlas, sehingga Allah suka, Allah akan beri kita iman untuk dapat kita menunaikan tuntutan kalimah, iaitu taat perintah Allah. Segala perintah Allah dapat taat. Dengan cara yang Allah suka. Jadi sekarang Yazid iman lemah, tak dapat taat. Perintah Allah yang tak mujahadah tu dia boleh lah. Yang mujahadah sikit je dia collapse. Macam itulah yang berlaku. Mereka yang tak tunaikan tanggungjawab ni, kerana apa? Kerana tak ada kemampuan. Iman tak ada. Iman tak ada kerana usaha untuk
menyempurnakan hak kalimah ni tak dibuat, iaitu kerja tu. Itu dia masalah sejagat. Hari ni kenapa orang Islam tak dapat tunaikan hak kalimah ni? Tuntutan dia adalah untuk taat semua perintah Allah. Jadi perintah yang rendah je, itu pun tak buat dengan betul, iaitu puasa. Banyak kita tengok orang bulan puasa dia okey puasa, dia tak semayang. Dan ada orang yang tak bodoh pula cakap, buat apa kau puasa, semayang pun tak ada. Orang tu pun tak puasa pula. Jadi sebelumnya dia puasa, dia baca Quran, tapi dia tak faham. Dia kata, buat apa kau baca Quran, kau tak faham. Dia pun dah tak baca. Jadi orang tu sebenarnya kemampuan dia tak ada untuk menunaikan amanah tu tadi, tuntutan tu, sebab tak buat kerja. Kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran dengan cara Muhammad SAW, dengan niat nak buat Allah SWT. Itu yang pertama kena dibuat untuk kita dapat memenuhi amanah, bertanggungjawab. Kita tak buat, kan? Jadi kita boleh puasa je lah, tapi tak betulnya. Hanya menahan lapar dan dahaga. Kita bangun malam hanya mengantuk je, macam Hanzalah. Bila semayang tak ingat apa, melainkan ingat dunia, macam Rashidi. Dah lama dia semayang, tapi dapat khusyuk lagi, mengeling dia. Samalah juga dengan Sufyan, bukan dia saja. Betul tak Sufyan? Jadi walaupun dia semayang, tapi dia tak memenuhi tuntutan tu. Walaupun dia puasa, walaupun dia baca Quran, dia tak memenuhi tuntutan amal tu. Amal yang Allah tuntut ialah amal yang mukhlisin. Allah kata, aku tak terima amalan yang tak suci, yang dibuat dengan niat bukan untuk sukakan aku, untuk dapat pahala, untuk supaya dosa diampun. Aku tak mau terima amalan tu, sebab dia tidak memenuhi syarat. Apa orang panggil sekarang? Syarat, tuntutan dia pada amal tu. Amal yang Allah mahu tu, yang Allah terima tu, baru kita dapat tunaikan tuntutan kalimah ni, amal yang baik. They call it amal dalam bahasa Quran soleh. Kita nak terjemah amal baik lah Melayu. Kalau bahasa Melayu, bahasa putih good deeds. Jadi tuan-tuan yang mulia, jadi orang Islam amal dia macam tu lah. Yang itu yang beramal lah. Kerana amal pun tak sampai syarat untuk diterima, setakat beramal saja. Dan si ustaz memberitahu banyakkan amal, banyakkan amal. Banyakkan amal yang betul tu dia tak sebut. Lepas tu dia cakap banyak amal soleh bulan puasa. Dia kata banyak semayang tu dah amal soleh dah. Bukan. Banyak puasa, banyak zikir bulan puasa dah amal tu. Dia baru beramal, soleh tak ada lagi amal tu. Dia baru beramal, baik belum lagi. Itu yang tak berapa jelas. Jadi orang yang awam ni, ingat dia banyak zikir, dia banyak puasa, banyak baca Quran, banyak ini semua di bulan puasa, dia banyaklah buat amal soleh. Amal soleh ni amal yang baik, amal yang diterima. Dia ada dua perkara berbeza. Beramal dengan amal yang baik. Beramal aja tak bagus, tak cukup dia punya syarat untuk diterima. Allah menuntut amal yang betul, pure punya. Jadi Allah menuntut amal itu dibuat dengan tidak mempersekutukan dia. Kalau kita buat untuk dapat syurga, kita mempersekutukan dia. Kita beramal untuk dilihat orang,
tentu sekali mempersekutukan dia. Jadi Rashidi beramal untuk dapat syurga. Dia pun kira dia punya pahala banyak dah. Dia kata tak payah banyak lebih-lebih lagi. Sebab itu satu orang dia duduk kat Mekah 3 bulan. Dia dah beribadah dekat semayang Masjid Haram 100,000 kan. Masjid Nabi 50,000. Dia telah banyak dah pahala. Dia balik Indonesia. Dia kata mari kita pergi buat maksiat. Kawan dia, kau baru balik Mekah. Itu saya dah banyak dah dapat pahala. Sekali je 1,000. Tak apalah, hilang sikit. Itu dia faham. Sebab dia faham beramal ni untuk dapat pahala. Pahala dapat apa? Syurga. Syurga tu yang kita suka semua lah. Mana ada yang nak masuk neraka? Tak ada pun orang kata tunggu aku di pintu neraka. Ada? Dia jahat mencuri, bergaduh, bunuh orang. Tapi masih dia cakap tunggu aku di pintu syurga. Bukan masuk syurga. Berkahwin sampai ke syurga. Sekarang dia punya kata-kata dia berkahwin sampai ke syurga. Berkahwin sampai ke syurga macam mana tu? Dia mau masuk syurga, bukan sampai je. Kalau kat luar syurga je, ke syurga je. Jadi semua orang nak syurga walaupun dia orang penjahat. Orang tak taat perintah Allah. Betul tak? Di mana akan ku cari ganti, kata Firamli. Dalam apa cerita apa? Ibu mentuaku. Di mana akan ku cari ganti? Adakah di syurga? Semua nyanyi dia orang, lirik dia orang semua itu tuan. Buku Arkam tersungkur di pintu syurga. Sedap sikit dengar kan. Kalau tersungkur dalam neraka, tak ada orang nak beli buku tu. Tapi untuk orang nak beli buku tu tulis tersungkur di pintu syurga. Maknanya tak dapat masuk lah. Sebab niat dah semua nak masuk syurga. Niat tu pun dah salah. Kita beribadah ni nak diterima, tak boleh nak masuk syurga. Selamat dari neraka tak. Itu adalah janji Allah. Tapi kita kena buat untuk dapat tu, janji tu, amal tu betul. Tapi kita tak faham. Amal betul tu ialah amal yang dibuat dengan ikhlas. Mukhlisina lahuddin. Kita beramal untuk sukakan Allah. Itu tuan-tuan. Bila kita dapat buat tu, bila Allah ada kat dalam hati kita, dalam kepercayaan kita, ke tahap yang Allah kenaki, malah lebih pada tu. Sebab itu kita kena dapat Allah. Kalimah la ilaha illallah tu ada dalam hati. Kalau dia tak ada, kita cakaplah saya buat kerana Allah, perintah Allah, kerana Allah. Tapi kat mulut lah. Dengar macam Hanzalah bagus lah kan. Tapi adakah Hanzalah sekarang duduk bayar ni untuk sukakan Allah? Atau untuk sukakan diri dia? Agak-agak. Kau tahu tak agak-agak? Tak tahu kan? Siapa yang tahu? Allah tahu. Sufian duduk. Adakah untuk sukakan Allah, Sufian? Untuk sukakan Allah. Ya, cakap. Atau nak dapat ilmu. Saya duduk ni untuk dapat ilmu. Saya duduk ni untuk dilihat orang. Itu biasalah. Jadi bila kita buat macam itu, amal tu tidak suci. Jadi Allah SWT maha suci dan dia tak terima yang tak suci. Jadi dia ada rated juga ikhlas ni. Very ikhlas, sikit ikhlas. Ikhlas sikit tu kerana Allah sikit je. Dia punya iman Allah tu dalam hati dia lebih sikit daripada dunia. Cinta dia pada dunia banyak lagi. Tapi cinta pada Allah sikit lebih. Macam katalah iman. Kata iman tak ada boleh buat macam ni. Tapi numerical value lah macam.
dari segi kita faham, cinta Allah 52 daripada 100. Katakanlah kan, dia tak betul tu. Cinta dunia 48. Macam tu lah. Orang tu ada ikhlas kan, tapi sikit je. Tapi Allah terima juga tu. Macam Samad lah, sikit je. Tapi kalau dia kosong dunia, Allah semua, dia punya ikhlas mencas seperti apa, cahaya. Jadi iman ni tak ada limit. Sky pun bukan limit dia. We call it the sky is the limit. No, sky is the heaven kan. They have no limit beyond. Sehingga ada orang ada iman tak boleh dikira dah. Dengan benda-benda pun tak boleh. Dengan proton, elektron, neutron tak boleh. Tinggi sangat. So dia punya ikhlas lain sikit. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala makin berkualiti amalan tu, makin suci, makin ikhlas, makin betul, yang baiknya, maka Allah bagi lagi amalan tu dengan ihsan, merasai Allah melihat, yakin dengan janji Allah. Jadi kata Allah, mereka yang ada amal seperti ini, mereka ni seumpama syuhada dan siddiqin. Dan mereka ni ditempatkan di syurga yang tinggi lah. Jadi tuan-tuan bapa-bapa sekalian, kita hari ni bukan belajar agama aja. Kita belajar agama tu untuk apa? Untuk sukakan Allah, supaya Allah bagi kita faham agama. Lepas tu Allah bagi kita taufik untuk amal agama. Begitu tak? Kenapa kita baca Quran? Untuk sukakan Allah. Sehingga Allah suka, supaya bila Allah suka, Allah bagi kita faham, Allah bagi kita taufik. Kita taat perintah Allah untuk sukakan Allah, dengan cara Nabi untuk sukakan Allah, supaya Allah suka. Allah bagi apa yang dia janji kat kita, dia bagi kita syurga. Jadi kita tidak boleh beramal untuk dapat syurga, untuk sukakan Allah. Yazid boleh ke untuk sukakan Allah? Kan? Kejap dulu adalah, lepas tu dah hilang, dah tak boleh dah. Anak, sebab itu kita nak jadi mukhlisin ni, untuk jadi ada ikhlas ni, kita kena jadi orang beriman dan beramal saleh. Wal asri, demi masa semua gagal, semua masuk neraka. Melainkan orang beriman dan beramal saleh. Katakanlah iman tu 60, 61 paling kurang, lebih sikit. Tu paling kurang, tu very weak punya. Ikhlas very weak. Samad is berpuas hati. Tapi duit macam tu dia tak puas hati, mau banyak lagi. Itu namanya cinta dunia. Orang yang cinta dunianya lebih pada Allah, langsung tak ada ikhlas lah. Cinta bini lebih, cinta kerja lebih, cinta anak lebih, cinta selain Allah lebih. Mana ada ikhlas? Ikhlas ni mesti ada Allah lebih. Tak banyak lah, tapi lagi bagus lagi. Itu kalau nak mudah dipaham. Jadi quantification of iman dah, kalau kita call it numerical value. Dia tak ada limit, dia tak boleh nak di apa. Ada iman yang tak boleh numerical value apa pun tak ada. Macam 1000 iman, 2,000 tak ada. Tak ada beyond the number lah. Kamu semua belum sampai lagi minimum level of iman yang accepted lah, tolerable level of iman. Must have reached that level kan. Kalau kita tak reach, semua amalan kita tu tak betul, semua tak terima. Sembahyang tak terima, puasa tak terima. Kalau kita langsung tak ada iman, mana ada ikhlas? Langsung tak terima, tapi kita masih membayangkan, imagine kita dapat syurga.
last kita tak ada syurga, masuk neraka dulu. Tak ada amalan kita yang diterima. Kita beramal. Itu yang beramal tu. Yang tak beramal mestilah neraka. Yang beramal pun tak betul, neraka juga tuan. Jadi bila saya cakap ni, Yazid senang ke? Agak-agak gembira ke? Dia punya hari ni macam terang aja. Jadi kita mesti faham tu. Jadi mereka yang faham ni, dia tak rasa bagus dia. Dia takkan berjalan di bumi ni dengan megah. Tapi yang tak tahu ujung pangkal ni, yang tak tahu timur barat ni, tinggi rendah ni, menyangka diri dia bagus. Itu nama orang yang jahil atau orang yang tak ada ilmu, tak faham apa Allah mahu. Orang tak ada ilmu ni, orang yang tak tahu apa Allah mahu. Dan tak berbuatlah mengikut apa yang Allah mahu. Dia tahu apa dia mahu je. Macam Sufyan. Sufyan, dia tahu apa dia mahu dan berbuat mengikut apa dia mahu. Yang Allah mahu tu dia buat juga. Kadang-kadang dia bila ada mengatasi apa yang dia mahu, itu mau buang. Allah mahu saya sembahyang berjemaah kan, dengan cara Nabi. Ada masa sibuk, tinggal, tak apa. Sekarang mau atas, saya punya kemungkinan pula. Itu ke Sufyan dah bagus sikit tu. Ada masa dia sembahyang berjemaah, dulu tak ada. Tapi bila tiba waktu dia sibuk, ada benda yang sangat dia suka nak buat, menyukakan diri dia, itu tak buat. Berjak kerja mengajak manusia kepada Allah ni, bila dia sibuk aja, dia terus berhenti. Itu kira bagus lah. Tapi lagi tak bagus, langsung tak buat lah. Yang bagus tu semua Allah punya kehendak di depan kan. Kehendak dia tak pernah disempurnakan. Kalau Allah benarkan dia, baru dia buat. Jadi ada benda-benda keinginan yang bersama dengan haiwan punya keinginan yang Allah beri pada kita. Yalah. Bersetubuh tu keinginan haiwan, makan, minum keinginan haiwan tu. Betul tak? Tidur, rehat, haiwan punya keinginan ada pada kita. Itu bukan kemalaikatan punya keinginan ni kan. Malaikat ada bersetubuh. Ada makan, dia tak makan. Jadi kehaiwanan tu dekat kita, dan Allah mahu kehaiwanan yang dibenarkan kepada kita tu pun jadi amal yang Allah terima. Jadi amal untuk manusia ni. Jadi untuk benda-benda tu menjadi amal, benda tu kena dibuat kerana perintah Allah dan untuk sukakan Allah dengan cara yang Allah telah tunjuk pada Nabi. Cara makan yang Allah tunjuk pada Nabi, cara minum, cara tidur, cara itulah. Dan niat untuk sukakan Allah, sehingga Allah suka. Jadi bila kita dapat berbuat amal-amal kehaiwanan ini dengan cara betul, dia juga dikira ibadah. Bekerja tu kehaiwanan lah, untuk cari itu kan keperluan, itu amalan kehaiwanan. Kita takkan bekerja sebab kerana kita nak makan lah, minum semua, memenuhkan keinginan haiwan lah kita bekerja kan. Jadi bekerja tu sebahagian daripada amalan kehaiwanan yang kita boleh dapat pahala dari amalan tu, dengan buat amalan tu dengan cara yang betul, dengan niat nak sukakan Allah. Jadi yang ini yang orang ingat, bukan agama, bekerja kehaiwanan saja. Kita janganlah buat dengan betul. Kita semayang aja apa. Jadi Islam ni bukan semayang dan buat dakwah ya. Kesan daripada dakwah yang betul, dapat iman yang tinggi, dapat semayang yang bagus. Kesan dia semayang yang bagus, hilang semua mungkar, dan buat amal betul. Orang yang semayang dia bagus, dia punya tidur pun bagus.
dia punya bekerja pun bagus dengan cara yang Allah suka, dengan niat nak sukakan Allah. Kerana tapi bila kita punya semayang tak bagus, bila kita tak buat kerja dakwah, kerja tak murubi ma'ruf wa nahi munkar yang betul, kita punya iman tak kuat, semayang kita tak betul, mungkar kita buat, baik tak boleh buat, kerja lagi lah tak betul kan. Bersetubuh memang macam haiwannya, tak ada cara Nabi, tak ada niat macam Rasidi. Besar Rasidi mesti bersetubuh tapi tak ingat Allah, tak ada niat pun. Jadi rugilah, bekerja pun macam tu. Jadi kita rugi, semayang pun tak betul, semua jadi tak betul. Bukan semayang kita betul, kerja jadi betul, tak. Dia bukan kerja betul dulu, makan betul dulu, dia kena semayang betul dulu. Semayang takkan betul melainkan kerja dakwah dia betul. Kerana perintah pertama selepas mengucap ialah kerja dakwah. Kerja mengajak manusia kepada kebaikan macam ini, orang tak faham kan? Bila kerja dakwah tu dibuat dengan betul, dengan niat yang betul, dan Allah terima, kerja tu Allah suka, Allah bagi kita iman, Allah bersihkan, sucikan hati kita. Kita boleh jadi suci, Allah sucikan kita. Jadi iman yang kuat sehingga semayang kita jadi betul. Semayang kita jadi betul, kita tercegah dari mungkar. Dan semua amal-amal lain jadi betul, termasuk bersetubuh, termasuk bekerja, termasuk minum, makan dan sebagainya. Jadilah seluruh kehidupan kita zikir namanya. Orang yang berzikir, duduk aja dia tengok langit, dia fikir Allah. Baring pun dia ingat Allah je. Bekerja dengan cara betul tu namanya zikir juga. Semayang dengan betul tu namanya zikir juga. Bukannya illallah, illallah, illallah itu je zikir. Ini kita faham bila kita duduk pegang tasbih. Jadi apa berlaku? Kerana faham macam ni, bekerja tasbih pegang. Jaga bolehlah kerja tu kan. Kalau orang satu kerja jaga, pengawal, dia tak ada kerja duduk, bolehlah pegang tasbih. Kalau nak bertasbih. Tapi zikir bukan itu, bekerja dengan betul tu, dengan cara yang Allah suka, dengan niat nak sukakan Allah. Dia zikir lah. Semayang yang betul itulah zikir. Dakwah yang betul itulah zikir. Apa saja dibuat, perintah Allah yang dibuat dengan betul, namanya zikrullah. Namanya zikrullah, mengingati Allah. Mengingati Allah itulah taat maknanya. Dan amal yang kita buat tu betul. Itu zikrullah. Jadi Allah SWT mahu kita menjadi orang yang berzikir. Itulah dia, bukan tafsirnya pegang tasbih. Tasbih itu bukan zikir, dia alat untuk membuat kita ingat Allah. Tapi kalau pegang aja Allah tak ingat dia tu. Jadi datanglah bisnes jual tasbih. Banyak tasbih yang cantik-cantik dibuat, mahal lah tu. Cuba pergi kat Masjid Seri Petaling malam Sabtu malam Ahad, banyak gerai-gerai jual tasbih, jual songkok, jual jubah. Jadi nak jadi agama, belilah jubah satu, patut serban 7 hasta, tongkat, tasbih, cincin, macam-macam lah. Jadi letak tu berjalan macam Rasidi tu. Jadi orang berzikir. Tak, tapi zikir dia bukan orang berzikir. Orang yang dikatakan ulul albab. Tak. Tengok langit, ingat Allah. Semua ingat Allah punya. Semayang. Kalau ilallah je zikir, mana boleh 24 jam berzikir? Jadi yang pentingnya dalam semua kita buat, kita ada niat yang betul, cara yang betul. Lagi baik dengan merasa Allah melihat, dengan yakin dengan janji Allah. Orang berzikir pun banyak tahap dia, sehingga menjadi berzikir saja. Namanya ulul albab. Berdiri, duduk, baring. Manusia ni tak ada buat lain. Dia punya badan ni, dia boleh bercakap satu. Itu boleh jadi amal, boleh cakap dia betul.
Kena berdiri, dia bekerja. Dia baring, dia baring, dia tidur. Dia duduk, dia rehat. Itu je dia buat. Dia rehat. Tapi orang yang ulul albab ni, berehat pun ingat Allah je. Bekerja pun ingat Allah je. Tidur ingat Allah. Ini tidur, doa pun tak ada. Zuk. Terus baring. Bangun lagi, ingat makan. Bangun je ingat makan. Lapar. Mana ada? Ulul albab. Gash.